Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain. Amin. Kaghairihi min ratbin wa ma'in wa in kathura la bi usuli mayyitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda shiqqi idwin minha ka'aqraba wa waza'in illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fa hina idzin yanjusu. Kaghairihi, air ni hukum dia kalau masuk najis, najis tu akan menajiskan air. Kaghairihi kaghairil ma', seperti mana lain daripada air. Apa dia ghairihi ni? Hal keadaan ghair ni min rotbin, daripada rotbin, benda basah, wa ma'i'in, dan benda cair. Jadi apa-apa benda yang basah, cair, wa in kasura. Jadi bab lain pada air ni, dia tak ada istilah kurang 2 kolah, lebih 2 kolah, tak ada. Jadi air macam mana pemanggil lepas, dia ada istilah 2 kolah, kurang 2 kolah. Air itu kaghairihi kaghairi ma' min ratbin wa ma'i, termasuk hukum macam air dari sudut menajis tu. Jadi wajah syabah ada kaghairihi tu fi tanajusihi, bi mulaqatin najis, jangan lepas. Dia akan jadi najis dengan sebab najis jatuh ke dia. Najis pula bukan najis ma'fu, najis pula biasanya boleh dilihat pada mata kasar, kan, perbincangan macam tu. Antara ghairihi ni, kata dia, min rotbin, daripada apa-apa benda yang nama basah. Apa nama basah? Wa ma'i', dan apa cair. Istilah ma'i' ni, cair ni, macam air dari sudut kita cedok, tempat yang kita cedok tu akan diisi balik oleh apa benda yang kita cedok tu. Minyak kita cedok kan diisi balik tempat kita cedok tu. Yang tu istilahnya ma'i'. 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 Lawan bagi ma'i' ni jamid. Jamid ni kita cedok, dia tak isi balik tempat tu. Itu jamid. Jamid tak hukum macam air dari sudut najis jatuh, dia menajiskan semua. Tak, jamid tak hukum tu. Tapi kalau ma'i' tu, dan rotbin, apa-apa yang istilah rotbin ni, bahasa sebut basah, lembab. Apa yang lembab, benda jatuh kat dia, dia akan menajiskan benda rotbin tu. Pasal istilahnya najis tu akan menyebabkan berlaku resapan kepada apa yang rotbin. Kalau contoh mudah rotbin ni, baju basah, semua kalau nak bagi buat misal baju tu, tuala basah ke, dia bagi kat sini misal, ma'i'at yang jusu wa yang jusu qalilun bayan lughair hal. Macam-macam huraian dalam Hasyiah tu. Cuma kalau kita ertikan supaya jangan jadi susah nak hurai lagi, tersalah faham, murad dengan rotbin tu ma'i' juga. Pasal kan saya ingat kalau nak dobit ma'i' ni,
Pasal lawan bagi ma'i adalah jamid. Jamid ni kalau kita cedok tak ada pula dah air, benda yang kita cedok tu, baki dia tu dia tak akan isi balik tempat kita cedok. Yang tu dia panggil jamid. Kalau kita contoh yang kita akan sebut minyak sapi kan, mentega, bila kita cedok dia bukan isi balik. Cuma mungkin dalam suhu yang tertentu nanti dia akan turun dekat, tapi makan masa lah. Kalau sini kita belah sepadan ni gula siam tu, orang panggil apa, selalu buat untuk masakan, buat somtam tu. Saya nak sebut tak pandai, dunia nak sebutan susah sikit. Prak-prak apa benda lah. Faham tak tu? Faham. Minyak sapi lah mudah kan. Minyak sapi lah paling mudah. Mentega, minyak sapi, bila kita cedok, kan dia tak isi secara apa, bahasa tak, latu. Dia tak isi ke air, cedok, masuk minyak, cedok pun. Apa yang kita cedok dia akan isi tempat yang kita dah cedok tu. Yang tu istilahnya ma'i. Jadi masuk rotbin ni ma'i ni. Jadi ataf kan ma'i pada rotbin, dia ataf tafsir. Masuk rotbin tu ma'i. Kalau rotbin tu memang asal makna rotbin kita cuma basah kan. Kalau nak bagi taswir bagi kain basah, tuala basah tu yang saya mengikir tu pasal sakit tak kena taswir pula. Pasal memang susah kita nak taswir situ. Untuk tak huraikan rotbin tu dengan mana demikian. Tu Hasyiah dia dah jaga siap lah tu. Pasal kalau kita ertikan nanti, kalau rotbin tu macam saya sebut dia tuala basah kan. Tuala basah, adakah bila najis jatuh kat situ maka keseluruhan tuala adalah nyana najis? Tak, dia tempat kena najis tu je lah yang ukur najis. Kalau air, kalau dalam baldi masuk serta najis, bukan situ je najis, bahkan semua najis. Jadi beza antara ma'i dengan jamid, beza dia kat situ. Pasal bila ma'i jatuh saja najis dekat benda ma'i, wa'in kasrah. Jadi ghair pada ma' ni ghoyah bagi ghairihi. Bab lain pada air, wa'in kasrah, sekalipun dia banyak, sekalipun jatuh najis, dia akan menajiskan keseluruhan ghair ma'. Contoh minyak sawit saja. Ni besar-besar ni, takung minyak sawit ni, jatuh terikat seketul dia. Dia tak ada istilah macam ni. Jika minyak tersebut 2 kolah, maka minyak sawit tersebut tak najis. Kalau minyak sawit tu kurang daripada kolah, maka jadi najis. Tak ada. Lain pada air tak ada istilah kurang 2 kolah ataupun 2 kolah. Tak ada. Lain pada air, semua hukum air sikit. Dari sudut jatuh najis, sekalipun tak ada apa perubahan, dia menajiskan keseluruhannya. Wa'in kasrah. Wa'in kasrah. Jadi ghoyah tu ghoyah bagi ghairi. Itu lain pada airnya. Air kaedah kita mazhab Syafi'i macam mana lepas dah ada air sikit, air banyak. Kalau air banyak dia tak kaedah tagayyur atau tak tagayyur, berubah atau tak berubah. Saya nak tanya tentang susu. Kalau semut kan cerita lah, kalau benda lain contohnya tak cicak. Tak cicak tu. Boleh ke kadar kita buang mana yang ma'i? Tak boleh. Susu cedok turun tak? Ke 2 jam lagi bau turun. Dia dobit tu turun. Cedok susu, lepas bekas cedok tu, susu turun tak? Dia mengisi kekosongan tu. Ngisi nama dia ma'i. Bila ma'i jatuh tak cicak macam mana? Semua habis. So, adakah hukum tu aplikasi juga macam binatang yang semut contohnya kan? Semut dia macam masalah air Ada sama juga kan? Jadi susu masuk semut. Semut yang tu dia termasuk dalam binatang yang tak ada darah waktu dia hidup kan. Kalau kita potong kat anggota dia pun darah mengalir tak ada. Jadi dia atas dobit berubah tak berubah, semut masuk tu. Berapa banyak yang masuk satu, dan dobit satu lagi, jangan dengan sengajanya kita masukkan dia dalam benda ma'i tersebut yang ghair rumah tu. Dia dobit tu. Jadi dobit yang tu dia sama macam air. Jadi kalau tak cicak, supu macam air sikit lah. Jadi kalau susu masuk tak cicak, dia tak ada kaedah ambil tak cicak tu, cedok, buang, lepas tu susu yang baki tu tak apa, tak boleh. Itu ma'i. Kalau jamit macam mentega tak cicak jatuh. Maksudlah kita tak tutup lah tu,
biar lama 3 bulan tak usik, tengok tak cicak penuh tu 3, 4, 7, 8 ketui. Macam mana? Buang tak cicak, buang permukaan yang atas tu, apa yang mulaqah dia, cedok. Yang baki tahir. Lalu cerita lain, loya cerita lain. Nak kadang-kadang nak buat hati lagi, cedok. Masa macam tu dia memang istilah mulaqah ni, istilahnya bertemu najis tu satu, serbuk dia abuk-abuk apa benda yang terhancur dah atas permukaan tu, cedok, buang. Nak boleh juga untuk orang kata meyakinkan bersih dia tu, mentega permukaan dia tu, ambil air jurus misalnya. Jamit boleh buat itu, maik tak boleh. Tak ada kaedah cuci minyak masak, minyak sawit jatuh tak cicak, nak cuci dia je tak ada. Jadi bila tak boleh cuci, dia menajiskan benda maik tersebut. Wa in kasura, sekalipun tangki minyak sawit tu besar ni. Saya tanya pasal soalan minyak masak kan. Dikatakan minyak masak yang dalam plastik tu adalah recycle. Minyak masak dalam botol tu yang baru proses. Itu macam mana recycle tu? Saya tak risau sebenarnya. Awak nak pakai paket Paket murah. Kadang-kadang paket tu kan murah lah, tak tuang dalam botol balik. Memang kalau ikut cerita je macam tu lah. Minyak recycle ni dia orang ambil mana? Dia memang ada lori yang pergi kedai-kedai makan ataupun kilang-kilang yang jenis proses goreng-goreng ni. Dah goreng berapa kali tak tahu lah tu kan. Tapi dia orang ni yang akan kutip minyak-minyak ni buat apa? Recycle. Dia akan masuk satu alat lain, tapis. Macam mana air tapis, air kencing tu lah bahasanya itu, akan keluar balik minyak yang jernih, murni. Murni semurni. Tengok jernih, very crystal clear. Ini tu bahasa yang lawak bodoh itu. Macam mana? Meragukan tak? Macam mana pun yakin ke najis? Tak tahu. Tapi restoran Cina pun boleh jadi tak dia ambil? Goreng babi ke apa boleh jadi tak? Boleh jadi. Ada syubhat tak? Terus belilah minyak masak dalam paket. Melainkan kalau ada FGV punya kan, paket dia memang bukan paket recycle, katalah itu. Memang dia paket ni, paket dia punya, bukan paket recycle. Kebanyakan yang paket-paket lain tu dia tulis ke tak tu? Ada. Dia tulis FGV. Di FGV yang Felda punya lah kan. Saya tak tahu ada tak ada. Saya buat misal lah tu. Yang memang Muslimnya. Tapi kalau recycle Muslim tapi dia kutip habis semua restoran, betul lah. Tapi memang laku lah tu. Orang kira murah. Yang ni yang kata kaedah kita dalam syarak, kita bukan kira murah, biar mahal tak apa, tapi halal dan tayyiban tu besar kali halal. Jadi halal tu mesti bayin, haram bayin memang tinggal. Ini yang tadi tu recycle ambil kutip pada restoran Cina apa semua tu, ini mustabihat la ya'lamu fihi katsirun minan nas. Memang kebanyakan tak peduli. Isyarat pada hadis tu, famanit taqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi kan. Jadi elakkanlah dia. Masa kita pun tak ada syak sangka, mahal lah sikit. Minyak pun kita bukan telah macam air sejuk. Ada waktu-waktu je pakai minyak, dia nak jimat sangat pun tak praktikal ke, tak jimat mana pun sebenarnya. Tapi lagi makan minyak tu, bodoh tu yang mengaji tak ingat, menyesal lah. Itu kot kasarlah sikit bahasa kan. Jadi mahal lah sikit ya, belilah botol minyak apa, minyak saji ni kan. Saji kan, walaupun RM23 ke RM25 RM26, carilah tempat yang standard harga RM22 tu. Ada murah kat Medin, kat offer ke RM9 RM5 kau beli ya. Yang botol tu memang kalau ikut macam tu lah, botol pun saji lah. Kalau cap elang, cap buruh tu macam-macam bunyi minyak yang walaupun ada cok halal, tu pula satu hal. Itu kot, tu kempen BMF sikit lah. Jadi asal situ lah tak? Jadi kalau masalah recycle tu situ lah. Jadi kalau dah goreng dengan babi apa, takkan dengan penapis tu boleh suci minyak tu walaupun keluar tu crystal clear. Mana boleh. Sekalipun katalah minyak tu dia ada teknikal sikit, macam kita belajar buat air banyak kan.
Buat apa? Dikumpul banyak-banyak. Dah topi dikumpul dalam 2 kolah. Lepas tu dia kulah, dia sedikit kan pula. Buat dalam botol. Air boleh buat gitu. Minyak tak boleh. Minyak tak boleh. Walaupun adalah saya ngaji pun ada orang tua dulu dia ajar nak cuci minyak. Apa saya dengar? Minyak saja jatuh tak hijab. Macam mana nak cuci? Minyak boleh cuci. Ke minyak dengan air tak bercampur. Apa kaedah dia? Katalah minyak tu ada setengah botol. Ada tak cicak jatuh. Tak cicak tu buang lah. Jadi minyak tu hukum dia dah mutan najis. Ini saya cerita jangan mampu buat pula. Pasal yang ni bukan pendapat yang Imam Tamak dia pakai. Dan bukan qaul sahih pun. Dia dhaif. Matur tinggal. Cuma orang tua dulu ada cerita kat tu. Ini pun saya ngaji pun tutup guru tak sebut pun. Ini cerita orang tua. Macam mana nak cuci minyak. Tapi orang tua dulu dia tak cerita dalam botol, dia cerita tempurung. Saya je tukar bahasa tempurung tu kepada botol. Okey. Dalam botol ada separuh, tercicak jatuh, ambil tercicak tu cedok buang kaitlah dengan lidi ke apa kan. Lepas tu ambil air, masukkan dalam botol tu. Ke minyak tak campur dengan air. Kocak. Jadi apa yang akan jadi istilah dia? Air ni akan menyucikan tahi cicak yang ada dalam minyak. Lepas tu kan dia akan perasing balik minyak di atas, air di bawah. Betul? Ke minyak di atas, air bawah? Air di atas, minyak bawah. Yang benar. Tampar lagi tu. Air atas. Yang pamit gulai minyak kat atas ke? Elah, tekuknya dia orang ni. Minyak kat atas lah, air kat bawah. Itu apa? Tebuk lubang bawah. Buat apa? Keluarkan air tu. Keluar sampai tahap keluar air semua, tinggal minyak je. Minyak tu dah cuci, dah basuh dengan air. Oh. Okey lah. Tak. Itu lah orang dulu cerita tempurung. Dia kata minyak tu buat apa? Buang tempurung. Buang minyak kacau kan tempurung kan ada yang belah yang keluar kumbui tu. Tutup lubang bawah. Kacau. Bagi minyak naik atas, air turun bawah. Lepas tu lepas lubang tu. Tuang ni. Cerita boleh, buat jangan. Ada orang tua dulu cerita macam tu. Kaedah nak cuci najis dalam minyak. Tapi kaedah kita tidak, wain kasurah. Kali banyak. Jadi tak ada istilah nak menyuci minyak. Itu buat apa tu? Buatlah apa boleh. Di sebelah kita nak pasang buat pelita kalau minyak sawit tadi kan. Nak buat pelita ke apa, nak buat campuran benda-benda lain ke, buat baju tanaman ke. Itu punya masalah. Tapi nak makan tak boleh. Ada juga recyclekan minyak tu guna untuk kenderaan. Ada kenderaan tertentu je lah. Universiti mana kan. Kutip minyak. Yang tu tak apa. Tapi untuk makan tak boleh. Pasal najis. Tak boleh kan. Jadi janganlah gunakan pada tempat yang tak boleh guna. Macam kita takkan petrol tak boleh minum, nak garagah nak minum. Petrol kita tak minum. Tapi dia atas recycle tu pasal tak nampak mudarat dia macam petrol. Padahal dengar saya sebut bagus minum petrol lagi daripada minum recycle babi goreng ni. Minum petrol cirit aja. Tapi yang tu jadi daging haram. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Kau doa lah, kau tahajud lah macam mana pun. Pakaian haram, makanan haram, minuman haram, macam mana? Air apa dia sebut dia ana yustajabulah. Macam mana boleh perkenankan doa dia? Buat apa? Buat amal itu. Amal dengan keadaan kalau pakaian najis pun satu hal, ni jasad kita najis. Jasad kita terdiri daripada benda najis. Yang nak macam mana rupa itu ni ibadat. Tu petrol bukan najis. Baik minum petrol dari sudut itu kan, tapi jangan minum pula petrol. Air bahasa tu untuk bagi berfikir kan. Maksudnya apa yang sepatutnya boleh makan tu yang benda syubhat. Kaedah ulama kita suruh jaga syubhat. Ada orang kata susah lah itu. Syubhat sebenarnya bukan susah. Dia dak mayari buka ila ma la yari buka. Mana ragu kan? Tinggal. Apa susah? Dia boleh makan, boleh makan. Boleh makan, tak boleh makan. Warak ni apa? Tak mungkin. Kan senang. Warak ni ke apa ya? Tinggal je. Yang makan tu yang susah. Warak ni senang. Kalau kata ulama-ulama tasawuf kita lagi. Warak ni apa dia? Paling senang. Apa dia? Tinggal je sama makan benda yang muskil tu. Roti ni misalnya Massimo ni boleh makan tak? Cina ke Melayu? Cina Melayu. Tinggal. Tinggal. Daging ni sembelih orang apa? Syiah ke tak syiah? Syiah tak syiah? Tinggal.
Ni New Zealand. Sebenarnya tak boleh. Memang dia cakap halal. Ish, ya, tinggal. Warak paling senang. Tinggal je. Itu ayat nak pelembut tu. Dia kata warak ni susah lah, yang ni tak boleh. Alah, tinggal senang je. Bawa tu yang susah. Pergi pasar raya kutip semua. Susah tak? Habis duit. Betul, apa yang paling senang? Lenggangnya tinggal je, buat apa pun. Balik keluar. Kan senang. Saja nak ajar prinsip warak dia dah tinggal. Lenggang je. Betul lah. Kadang dia kena juga ajar bahasa-bahasa gitu. Oh, kita rasa Islam ni mudah. Memang Islam mudah dari sudut itu. Dia tak berat pun. Kita yang rasa berat. Kita duk berat pasal nafsu duk seronok. Seronok murah. Benda sedap. Baik, jadi asal prinsipnya tu yang beza ma'id dengan jamid. Jadi rotbin tu atas kata mana tersebut. Jadi min rotbin wa ma'id, kaedah ataf asal ni kalau kita belajar nahwu, al-atfu yaqtadi taghayyur kan. Ataf ni dia berdaki perbezaan, maksudnya ja zaidun wa amrun lain, zaidun lain. Tapi kalau datang benda yang sama, ja misalnya Umar Abu Hafsin wa Abu Hafsin, datang dengan waw. Tapi sebenarnya Abu Hafsin tu Umar lah. Waw tu dipanggil atfu tafsir ataupun ataf litafsil ataf tafsir. Dua tu lah. Asal dia yaqtadi taghayyur. Bila ataf makna mughayyarah antara maktuf dengan maktuf alaih. Tapi bila makna sama, nama ataf tu tukar, dia panggil ataf litafsir. Banyak dalam ibarat-ibarat kitab atau kalau kita belajar tafsir jalan lain, walaupun dia datang dengan ataf, tapi makna dia mana yang sama, atau dia panggil ataf litafsir. Bahasa-bahasa kitab tu nak kena perhati. Satu kita ada i'anah ni, jelah hampa kalau baca muskil terjemah tasbih masalah tak lepas apa, kena tengok kau yang qaul hasyiah tu, kena tengok i'anah talibin. Saya pun memang macam tu, kena bantu lah. Tengok memang ada. Betul. Maksudnya kalau kita tahwil lagi faham silap pula mana rotbin tadi kan. Nanti yang rotbin tak boleh faham kain basah apa, tak boleh. Mesti atas definisi ma'i dengan jamid tadi. Siap. Cuma kalau orang tanya nak ambil dobit situ, beza air dengan minyak tak mana? Minyak tak ada istilah minyak banyak, minyak sikit. Berbanding dengan air ada istilah air banyak, air sikit dalam kaedah kita mazhab Syafi'i. Satu masa dulu, zaman saya tak kahwin lagi, ada artikel masa tu menteri apa orang universiti lah ni, orang tanya dia, apakah hukum seekor tikus jatuh ke dalam gulai, dalam kawah orang bawa kat kenduri? Jawabnya macam mana? Kaedah ni najis lah kan. Gulai maik lah. Ya maik mana? Gulai tu maik. Jadi gulai tu yang santan, gulai apa, kari semua tu najis lah, mutan najis lah. Mana boleh suci? Cuma kalau cicak, dia benda binatang tak mengalir darah. Tuan-tuan, kita cerita tikus. Tikus bukan cicak. Jadi menajiskan semua maik. Boleh tak buang tikus je kuah tu? Ya, tak boleh. Pasal apa? Maik adalah najis. Maik jadi najis. Apa yang sebut situ? Jadi yang najis apa? Yang maik dia. Kentang, daging, itu bukan maik. Itu jamid. Itu mutan najis. Jadi bila masuk gulai itu kena buang. Kentang, daging, ayam apa yang ada, basuh. Betul? Masak gulai lain. Buat gulai lain. Tumis bawang apa, gulai lain, santan lain, masuk ayam ni. Masuk kentang ni. Boleh. Betul yang tadi dah rebus dengan tikus tu. Dari sisi kaedah, benda ni memang jamin. Kan ubi memang akan ada proses resapan tu kan. Masuk ke dalam kentang, daging ke, ayam ke, memang ada. Tapi kaedah dia benda jamid macam ni, dia hukum mutanajis di luar saja. Walaupun memang ada sesuatu masuk, tapi dari sisi kaedah nak menyuci dia memadai dengan siram zahir, sucilah dia. Jadi boleh buat kuah lain.
Itu kaedah kita. Apa saya nak sebut tadi? Macam telur masin sama. Asal nak sebut tadi tanggulai dulu. Okey, selesai gulai tu nak sebut tani, saya nak sebut asal tani. Ada pensyarah universiti ni, saya tak sebut nama lah, nama pun tak kenal lah ni. Tapi dia ada lagi. Tapi dia kurang keluar pendapat-pendapat lah ni. Dulu saya sebut nama. Ni dah live macam ni pula, tak sedap lah nak sebut. Nak PM tepi saja lain lah. Ingat lagi nama saya. Nama dia tu, ingat lagi. Apa saya nak sebut ni? Dia kata apa? Jika tikus jatuh dalam gulai tu, kena lihat adakah gulai tersebut 2 kolah ataupun tidak. Apa gelak tu? Okey lah, sama dengan saya. Dia buat gulai. Kami baca artikel tu 2 kolah dalam majalah. Soal jawab, dia salah satu panelis yang dipanggil untuk menulis dalam majalah tu. Majalah pun tak payah sebut nama apa lagi, dia orang bicara pula kan. Dia kata gitu, kami baca pecah perut gelak. Kena tengok gulai tu 2 kolah tak kolah. Ni mazhab apa ni ada gulai 2 kolah tak kolah. Pasal kaedah kita ghairul ma', dia tak ada istilah qalil ataupun kasir. Pasal ghairul ma' dia ma'ik je, jatuh najis walaupun tak ubah. Wa in kasura tu. Okay, sikit juga seingat saya tengok dalam Asia nak sebut saya tak ingat tengok Asia mana, tapi dulu duduk mengaji duduk telah muzakarah apa yang pula telah lain. Kenapa air ni ada bahagian 2 kolah tak 2 kolah ni berbanding dengan minyak ni? Minyak kenapa tak maaf sekalipun najis kecil? Kerana macam ni. Kata dia air ni biasanya kapasiti dia besar. Dan memang bila dah besar nak cari air yang tersimpan banyak dengan bertutup memang susah. Berbanding dengan selain pada air. Kalau kita pergi kilang minyak sawit lah misalnya, dia proseskan kilang-kilang dia, semua benda-benda yang lain pada air ni bila proses, dia akan ada satu tangki besar dan semua tangki dia bertutup. Boleh kata semua macam tu, kilang kicap ke apa ke, bila yang tak bertutup tu maksudnya tak ikut SOP lah. Tu yang tengok berkulat lah, najis lah, busuk lah, apa plastik, tisu apa, geli kita tengok. Apa dah sebut. Tapi kalau yang memang tengok kilang-kilang yang cukup SOP, ada istilah apa, good manufacturing, dia cok apa tu, G lah dia punya Muslim produk tu kan, dia ada cok. Yang ni Allah lupa sebut kan, dia ada brand cok ni, diiktiraf oleh pertubuhan dia, pertubuhan apa ni, dia ada good manufacturing tu, GMP, good manufacturing process, macam tu kan. Maksudnya proses syarikat pemrosesan yang baik menepati GMP. Dia dapat cop GMP tu, maksudnya kalau orang kapil pun pergi tengok, kata ni bersih pasal bertutup, apa bersih, tak ada ni lantai bersih, tak ada kotoran, tak ada macam tu lah. GMP dia bukan Muslimnya, tapi good manufacturing. Itu sekali lalu. Jadi asal nak sebut minyak biasanya semua bertutup, minyak sawit semua bertutup. Kilang susu ke apa kan, bila dia orang nak sedut, dia bukan saja isi dan takung, tapi dia mesti bertutup di atas. Tapi air, pergi tengok LAP ke apa, tempat penapi air macam mana, semua terbuka. Mungkin ada reservoir apa, kilang penapi air, tempat penapi air yang besar, cuma ada juga pasal dia nak pressure, dia ada tutup atas. Pasal nak pressure tu, takung, dia nak pressure tempat yang lagi tinggi daripada tempat dia buat proses air tu, perlu pressure tu, dia akan ada tempat tutup untuk dapat pressure. Kalau tidak, tapis biasa di tanah ni semua tak bertutup. Tapi kalau selain pada air, walibnya tutup. Sebut dalam Asia kitab disebut itu elat. Kenapa tak ada istilah selain pada air ni ada istilah 2 kolah tak 2 kolah. Tu cari kitab mana mau cari lah. Saya pun bukan baca majmuk apa. Ada juga tengok, tapi kalau jenis-jenis itu tengok Bajuri kan, Bekosim ke apa. Pasal bila sebut tu maksudnya kita bukan reka ni, dia ada pernah jumpa dalam kitab. Kita nak reka pun kadang bukan senang. Nak cari elat-elatnya tu, kita ambil pendapat ulama je. Baik. La bi usuli mayyitatin la dama li jinsiha sa'ilin, la dama sa'ilun inda syiqqi idwin minha ka akrabin
la la yajusu qaliluhu, tak jadi najis benda sikit biwusuli maititin. Jadi la tu la yanjusu qaliluhu. Tadi ka ghairuhu tu yanjusu qaliluhu ka ghair minal ma li ghair ka ghairihi min ratbin wa ma'i wa in kasura. Yani la yanjusu qaliluhu, tak jadi najis benda sikit daripada air ataupun ghair ma biwusuli maitatin, dengan sampai ataupun masuk bangkai. Terima maitah bangkai, maitah, baca maitah, baca tu lagi besar sikit. Saya kena baca lajak-lajak mula. Biusuli maitah, harrama alaikumul maitata, maitah, maitata, maitatin. Kalau mayyitatin itu jenazah wanita. Beza mayyit, mayyitah, maitah bangkai, mayyitah mayat manusia. Kalau maitah, ini nama harama alaikumul maitata wa dama. Maitah itu ghairu akil, mayyitah akil. Luah. Yang tu kadang fiqah ni kita baca tak betul, lebih terjemah betul. Tak boleh ke tak? Biar baris pun betul. Cuma kadang tak perhati, baca yang tu satu hal je. Ulama kita dulu dia perhati semua bahasa apa baris semua. Masya Allah. Arab satu pun dia berkira tu baca kitab pondok ni, baris tu walaupun mudah boleh baca kat bangkai yang la dama li jinsiha sailun, yang tak ada apa-apa darah. La dama nafil jinsi tu, tak ada apa-apa jenis darah. Li jinsiha, bagi jenis maitah ni, jenis bangkai ni. Masuk maitah ni bangkai, sila bangkai binatang yang mati tanpa sembelihan syarak. Tu dobit bangkai lah kan. Bangkai ni apa-apa binatang yang mati tanpa melalui proses sembelihan syarak, dipanggil maitah, bangkai. Melainkan ikan belalang, walaupun nama bangkai tapi bangkai yang dihalalkan. Uhillat selama maitatani, sebut dalam hadis. Baik, tak ada darah yang mengalir. La dama licinsia tu mengalir dekat belakang. La dama licinsia. La dama apa? Sailun, tak ada darah bagi jenis dia, tak ada darah mengalir. Tu khabar bagilah. Badal lagi khabar la mahzuf. La dama li jinsiha mawjudun yang sa'ilun. La ilaha illallah, la ilaha mawjudun illallahu. Ni Iraq pun kena bagi lalu banyak kitab orang ada kemahiran itulah. Itu sekali lalulah Iraq tu. Ini yang penting nahu apa untuk baca kitab sini lah. Kadang baca terjemah dobit boleh, tapi Iraq kelang kabut. Satu hal juga, dia tak mematangkan kita untuk faham ibarat tu. La dama li jinsiha sa'ilun. Baik, tak ada darah bagi jenis bagi maitah ni yang sa'il. Inda syiqqi idwin minha, ketika koyak belah, koyak lah sama ada syaqqa belah, idwin koyak anggota, satu anggota, pasal dia mufrad idwin minha min maitah, daripada bangkai ni. Contoh dia bagi ka'akrabin, seperti akrab, seperti kalajengking. Kala binatang yang tak ada darah, yang mengalir, tak ada darah mengalir. Dan memang darah dia darah putih kan, kalajengking kan. Dia bukan ada darah merah tak? Tak biasa tengok. Kalajengking tak pernah katok. Tak pernah jumpa kalajengking. Macam mana? Apa dalam dia? Putih, dia macam labah-labah kan. Dia macam labah. Jadi memang tak ada darah. Darah putih, darah masyuri. Tak faham tu lah, nak buat bodoh je. Apa cerita darah masyuri ni? Cerita, itulah mitos cerita masyuri ni. Dia tak kata dia dizalimi, keluar dibunuh dia dan keluar darah putih. Itu kata dia dibunuh dan keadaan zalim kan. Difitnah. Cerita Sayyidina Umar kena bunuh keluar darah merah. Sahabat mati syahid semua darah merah, darah putih dia orang ni lajak macam-macam cerita dongeng. Darah biru pula tak? Darah biru tu, wah tu lagi pakar.
biru tu apa? Yang binatang tu. Belancas apa? Belangkas. Belangkas lah. Oh, belangkas keluar biru lah. Darah biru. Dia bukan biru, dia kira taman macam tu. Dia orang panggil kot. Entahlah. Saja dia nampak bagi special macam alien sikit kot, dia nak makan macam tu. Dia memang orang dia buat ubat darah. Ubat. Dia buat ubat darah. Oh. Itu yang benda-benda yang najis macam ni, asal makan tak boleh, tapi benda najis sah berubat jika tak ada benda suci seumpama dia. Tu dobit berubat lah. Contoh kata dia kala wa wazain dan seperti cicak. Cicak ada darah, tapi tak ada darah melih. Katok memang dia merah, dia bukan darah putih. Dia bukan macam labah-labah dengan kalau jengking kita katok. Dia merah, tapi potong dia merah itu je lah. Dia tak mengalir macam kita potong, keluar. Tak. Cicak tak ada macam tu. Memang kita potong dia, cap dekat kertas misalnya, kat tisu, memang ada darah dia tu. Tapi dia takkan mengalir menitik. Tak ada. Jadi orang tu cicak, semut gagal tu. Cicak hukum tu. Cicak, lipas pun hukum tu lah. Cuma binatang perkotor ni kita geli sikit lah. Cicak bukan pernah pakai kasut, berak tak pernah basuh. Cicak pun lipas pun kotor kan, busuk. Tu geli lah tengok. Betul kerana perut dia kita katok keluar cacing lah apalah. Geli lah tuan. Dobit dia lagi illa melainkan, jadi maksudnya masuk cicak, apa tadi, semut, lalat apa semua tu. Cuma ada terkhusus kalau ngaji hadis, lalat kalau dia masuk mati selam dengan dia. Pasal biasanya dia akan mati dalam keadaan tenggelam dengan sayap kiri dia. Dia pada sayap dia belah kiri beracun, belah kanan penawar. Jadi kalau lalat mati dalam benda maik, selam dengan dia. Selam dengan dia, buang angkat bang. Kalau semut apa tak payah, tengok je, cedok bang. Dan benda sikit tu jadi najis tak najis, ini dobit dia. Jadi tak menajis tu illa melainkan. Jadi syarat lah untuk tak menajis, in taghayyara ma asabatu, jika jadi asalnya tak jadi najis jika masuk semut, cicak, kala jengking tu, illa in taghayyara, melainkan jika berubah ma barang asabatu mengena ia maitah hu akama. Dobit dari situlah. Walau yasiran, walau kana taghayyur tu yasiran, pasal najis bangkai, walau berubah sikit, ma'i itu dia akan jadi najis. Fahina izin, pada ketika itu fahina iz taghayyara ma asabathu yanjusu, jadi najis ia qalilul ma wa ghairi. Tu fayanjusu bihima, maka jadi najis bihima bimaitah, atau dia bagi dua contoh ni, bihima bi akrab wa waza'. Ya. Siap. Pergi nak sebut. Selalu nak kena cerdik sikit. Kalau madu misalnya masuk semut, dia kena tengok semut. Pasti ada istilah semut busuk, semut tak busuk. Ada semut yang dia pedas pun ada. Kalau semut yang kecil-kecil halus tu, orang panggil semut apa? Semut mayat. Itu istilah lah. Semut apa dia panggil? Semut tu dia memang kadang 2-3 ekor yang masuk. Tapi bila masuk dalam air madu macam mana? Bau semut. Tu tak bau. Masuk 2-3 ekor yang memang mati dah tu. Kita rasa sepedas. Sekali pun rasa pedas macam tu. Taklah pedas. Tak ada lah. Tapi berasa sesuatu kat lidah ni. Yasiran sekali pun najis. Dia walaupun pedas tu ke atas je. Tumpang atas je. Bawah tu tak Maik. Dobit dia maik. Jamit. Kalau jamit tak apa. Kalau masuk dalam mentega, mati. Siap bawa telur lagi atas mentega tu. Contoh. Cedok yang mana di atas tu. Minyak sapi, mentega, cedok. Cuma beza mentega dengan minyak sapi. Mentega ni dia memang keras-keras macam tu kan. Tambah kita duduk Penggelang Ulu sejuk ni,
dikerah tu. Kalau minyak sapi ni kita cedok 2-3 hari nanti tengok dia makin tohor, makin kurang pasal dia akan menurun juga mengisi tempat kosong tu. Tetap nama dia jamid, dia bukan ma'i, dia jamid. Jadi apa yang najis dan apa yang berdekatan najis campak. Kalau kita belajar hadis pun memang Rasulullah sebut itu. Pernah ditanya oleh Rasulullah, bangkai tikus jatuh dalam saminun, dalam minyak, dalam mentega, minyak sapi. Rasulullah alqiha wa ma haulaha, buang bangkai tersebut dan apa yang haulaha. Dobit dia jamid. Cuma definisi jamid ni tu. Definisi jamid, cedok benda tu dia tak mengisi ruang yang dicedok dalam masa yang singkat. Bahasa kita tak selalu, dia tak isi tempat kita cedok tu selalu. Selalu ni bahasa sini segera kan, dengan segera. Nak. Kadang 2 hari nak bagi penuh tu. Yang tu jamid istilah dia, bukan ma'id. La sartanin wa dhifta'in fayajusu bihima khilafan li jam'in. La sartanin la yanjusu biwusuli sartan, tak jadi najis dengan masuknya sartan. Sama cuma murut sartan ni. Terjemah dari apa? Ketam. Jadi la tadi la bi usuli maitah, la sartanin. Bila la balik, yang ni yang najis. Asal kaedah isbat buat nafi lah. Dia nafi balik, dia isbat balik. Ni patutnya susah di sini Jadi tadi la bi usuli maitah, la sartanin. Jadi la apa jadinya? Maksudnya yang jusu bi usuli sartan. Jadi najis dengan jatuhnya sartan. Cuma dulu gaji pun memang ada bincang panjang ni. Memang terjemah tulis ketam dengan masuknya ketam wa dhifda dan katak kan. Katak sedia malu kan. Katak ni macam cicak. Katak ada darah mengalir. Katak darah mengalir. Cuma ketam ada darah ke? Itu sikit. Sartan tu, apa murad sartan tu? Sartan memang sebut dalam kitab. Terjemah pun kalau buka kamus memang dia sebut ketam kan. Ketam macam mana ni? Faham kita ketam mana ada darah. Ketam ada isi je, mana ada darah. Jadi pasal dia nak bagi contoh tu, dia nak bagi adik-beradik diftak dengan mestilah jenis ada darah mengalir kan. Kalau binatang yang ada darah mengalir masa dia hidup, bila dia koyakkan salah satu anggota dia, yang tu masuk dalam ma'i, dia akan menajiskan semua air banyak. Dia akan menajiskan. Dia tak ada hukum ma'fu situ. Macam sebut tikus masuk dalam gulai apa tu lah, dia tak ada ma'fu. Cuma sartan tu muskil. Apa murad dengan sartan tu? Kalau ada sartan tu dengan makna binatang yang ada darah, tanggung itu. Kadang disebut sartan, kita cuma ketam. Kita pula muskil. Ketam kan masalah tu. Untuk buat apa? KFB situ diam, sudah. Dia tujuan dah sebut tu muqabil daripada la dama laha li jinsiha yang sa'ilun. Yang ni kaedah baca kitab macam ni. Apa dia? Yang tak reti bodoh, macam mana? Jangan buat pandai-pandai. Kepandaian kau tu guna untuk bagi faham masalah. Jangan memandai-mandai bagi taswirkan sartan tu ketam. Memang terjemah ni ketam. Orang tu kata ketam jadi najis. Ketam mana? Ataupun ada ketam yang tak boleh makan tu jadi najis. Mungkin dia duduk tengah pada pasir. Ketam dia pada pasir. Ada ketam pada pasir macam tu. Tu tak tahu. Tak tahu macam mana? Diam je. Pasal dia pula penulis dia India. Dia guna yang tu, zaman dia yang tu dia panggil kesartan. Yang ni yang kalau bahasa Arab betul memang dia pakai Arab ni istilah, tak apa. Takut dia pakai dengan istilah dia, yang tu pada dia sartan. Apa dia sartan tu? Wallahualam. Satu, saya ngaji tutup guru jenis baca kitab macam ni lah. Yang kalau kita berguru, best tang ni. Apa? Dia tunjuk ajar. Kalau ada misal yang tak faham macam mana?
Engkau jangan sibuk dengan satu misal yang kau tak faham tu, tapi kau bagi faham format dia nak sebut. Ni pun kaedah mengaji yang kau kena tengok tu. Jangan format ada dengan sebab satu tu apa pening. Pening lah macam kitab. Pening lah macam kitab. Kenapa dia kata kitab? Pening lah. Pening lah. Oh pening buat apa? Benda dia sebut, benda jelas. Kan? Dengan sebab tu nak jadi pening. Memang ada orang peningnya tu. Jadi yang mana yang tak jelas tu, diam. Kata apa makna dia, wallahu alam. Kalau ada orang bagi terjemah lagi Sarton tu munasabah mana jenis-jenis, pakai. Dengan makna ada binatang yang ada darah. Siap. Pasal difta' tu betul dia sebut. Fa yanjusu bihima. Maka jadi najis qalil ma wa ghairuhu tu. Bihima yang keduanya sarton wa difta'. Khilafan li jam'in, menyalahi bagi satu kumpulan ulama. Jadi sarton dengan difda' ni disebut khilafan li jam'in ni, maksud ada satu kumpulan ulama dia kata katak masih termasuk dalam cicak. Yang ni pun nak menilai binatang tu memang darah mengalir ke dia katak ni sebenarnya dia ada darah tapi sebenarnya tak mengalir. Kita pun tak biasa buat uji kaji kan. Kebakaran itu. Dia perlu pada kebakaran itu lah. Macam mana pun syubhat kalau macam mana? Jangan macam ni viral kan. Ada pendapat yang katakan katak pun masuk tak apa. Jangan kaedah kita bila ada syubhat macam mana? Dia ada kaedah macam ni dalam qawaid fiqh kita, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf sunat. Apa maksudnya? Tak usah pakai pendapat yang ada khilaf ni. Jadi katakan ambilkan pendapat di atas kata katak adalah najis atau selamat. Pasal kalau kita ambil kata dia ni hukum macam katak, macam cicak tadi. Katak hukum macam cicak. Ada ulama kata najis, ada ulama tak najis. Kan telah menjatuhkan tempat haram tu. Itulah antara ulama hadis kita syarah. Rasulullah sebut dalam hadis innal halala bayyinun wa haram bayyinun tu dia kata faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini pun adalah hadis kan. Kalau kita belajar hadis 40, masa hadis 40 ni golibnya kalau belajar ustaz-ustaz dulu tu guru dia suruh ngapai hadis 40 ni. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Terjemah dia apa? Siapa yang jatuh dalam syubhat, nescaya dia akan jatuh dalam haram. Jadi faham tu buat syubhat haram kan. Tapi dalam awal hadis tu sebut famani taqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Menunjukkan tak haram. Haram ke tak haram guna syubhat? Memang dia bukan mutlak haram. Betul? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, apa maksud dia? Antara yang syarah ni, seingat saya dulu duduk ngaji pun pernah tengok video Arab-Arab, Pak Arab disebut gini. Dia kata antara tafsir yang dia tengok sedap, menarik, yang kita dengar sedap huraian faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ay faman waqa'a fi syubhat fayuaddi ila wuqu'ihi fil haram. Alat tadarruj. Siapa yang jatuh dalam syubhat, dia akan membawa seorang tu jatuh dalam haram. Bukan masa tu jadi haram, tapi dia akan menjinakkan seseorang tu. Mula-mula syubhat je. Syubhat. Mula syubhat makan biskut Cina. Lepas tu kopi Cina. Lepas tu ayam Cina. Lepas tu nasi ayam Cina. Kalau nasi Cina, nasi goreng Cina tu nama kan. Masa pergi makan kedai Cina tu siapa? Dia beli ayam pun ayam Melayu. Kan dia akan bawa tu faman waqa'a fi syubhat dia waqa'a fil haram. Apa maksudnya? Faman waqa'a fi syubhat fa waqa'a fil haram, fa tu tartib wa taqib, dengan ala sabili tadrij dia akan menyebabkan seseorang tu jatuh dalam haram. Istilahnya dia akan menyebabkan seseorang tu longgar dalam pegangan agama dia. Dia akan menjinakkan untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat atas orang Islam. Kalau warak, orang warak tak mahu itu. Ada gambar minum kedai Ramasami kan? Kopi je pun. Alamak, kopi dia sedap. Minum kopi dia fresh, mengantuk, hilang ngantuk. 5 jam boleh tahan. Apa salah minum kopi je pun. Dia pun bukan babi. India dekat bukan babi. Tangan dia pun dia sanitizer dulu. Dia bersih dulu, sabun lagi.
Orang Melayu pun tak sabun. Wow, hebat dia ni. Yang tu dia waqa'a, dia akan bawa pada haram. Ala sabili tadris. Ada satu rayaan lagi kata dia, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maksudnya faman waqa'a fi syubhat wa huwa ya'lamu annahu haram, bila dibuat je fa waqa'a fil haram. Pasal syubhat ni, kerana syubhat bukan syubhat sehukum untuk syubhat, tapi dekat dia syubhat. Pada zahirnya sebenarnya benda tu haram, tapi pasal dia tak faham, pada dia adalah syubhat. Jadi faman waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram, tanggung waqa'a bil haram annahu la ya'lamu annama mashtabaha alaihi haramun wa huwa mushtabihun fa huwa fil haqiqah haram fa waqa'a bil haram. Punca dia siapa? Jahil, tak pergi belajar. Contoh, belangkas boleh makan tak boleh makan, pada dia syubhat. Ada ulama kata boleh, tak boleh, padahal mana boleh dalam keadaan kita. Pasal dia binatang yang ke darat dengan ikhtiar. Macam mana penyu. Bahkan kalau ikut penyu dengan belangkas lagi tak boleh makan berbanding dengan penyu. Pasal penyu dengan sebab betina dia pergi bertelur, jantan tak pergi bertelur. Memang jantan tak bertelur, tapi jantan tak pernah ke darat sama sekali. Dengan sebab betina punya spesies saja ke darat untuk pergi bertelur, penyu tak boleh makan. Sedangkan penyu bukan binatang dua alam, penyu binatang laut. Sedangkan belangkas bila nak bertelur, hak betina pun turun ke darat, hak jantan pun turun ke darat. Kalau penyu tak boleh makan, belangkas lagi tak boleh makan. Tapi dia kata ada pendapat kata boleh, pendapat kata tak boleh. Dia syubhat sebenarnya. Padahal hukum jelas bukan syubhat, dia adalah benda haram. Benda haram. Tapi dia kata jahil dia, faman waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Jadi pasal apa boleh waqa'a bil haram? Wa huwa jahilun wa huwa la yata'allam wa ba bi ta'allum ilmi. Dia enggan, tak mau degi, tak mau ngaji. Benda tu disangka syubhat, benda tu ada khilaf, padahal benda tu haram. Dia terikut pendapat yang tak betul tu. Itu sebagai ulama duk syarah apa maksud dalam hadis faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Datang dengan jawab tu. Bila jawab ni, apa maksud kata Rasulullah tu? Waktu hadis ni kadang-kadang kena belajar hadis. Nak belajar, ambil faham kawaid Rasulullah sebut, untuk nak fahamkan dia macam mana. Saya yang mengaji, kalau mengaji hadis, yang tentu guru yang syarah hadis, mengaji hadis 40 lah. Dia baca, dia syarah. Best. Puas hati dia syarah. Puas hati dia syarah. Siapa dia syarah? Dia syarah tu sedap. Satu Imam Nawawi tolong kumpul lah dia 40 tu. Cukup best tu. Saya buat misalnya, saya dah sebut tu, saya geram, saya dah sebut apa benda yang teringat kepala. Kena nak kelahi buat bid'ah. Apa Rasulullah tak buat bid'ah? Iya ke apa Rasulullah tak buat bid'ah? Rasulullah buat barulah halal. Rasulullah tak buat jadi haram. Al-aslu fi asya' haram. Iya kan? Baca dalam hadis 40, ada Rasulullah sebut dalam hadis tu, ada Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan itu. Ada yang wasakata an asya'a. Ada bab yang Allah Ta'ala dia diamkan daripada beberapa perkara. Dia tak sebut buat halal haram. Untuk apa tu? Rahmatan lakum. Bagi rahmat atas kamu. Bila tak sebut macam mana? Ada pembahasan dia. Dan berdasarkan kawaid ulama sebut macam mana? Kalau benda tu tak menyalahi daripada kawaid-kawaid syarak, macam mana? Buat. Tak adalah dia bid'ah, dalalah, akibat dia bid'ah. Jadi yang dia kata al-aslu fil ibadah tu kan? Al-aslu fil ibadah tu. Dia ambil hadis mana? Tanya dia boleh, ambil hadis mana? Itu ke hadis? Kena petikai al-aslu fil asya' fil ibadah adalah haram. Hadis mana? Pandai pula buat kawaid. Kaedah wabi ni. Memang kaedah wabi tu. Al-aslu fil ibadah haram. Mana ada kaedah al-aslu fil ibadah haram? Yang ada al-aslu fil asya' halal. Ada yang kata al-aslu fil asya'. Asya' bukan ibadah. Satu kita kaedah. Jadi syarah tu panjang sikit kan. Dia al-aslu fil asya', bukan al-aslu fil ibadah, kan? Bukan fil ibadah. Dia orang yang buat al-aslu fil ibadah. Tanya dia ulama mana yang buat kawaid tu.
Sebut tak? Izzuddin Abdul Salam dengan Imam Nawawi. Mana ada? Wahabi je lah buat. Tak pernah jumpa kita ulama kita sebut al-aslu fil ibadah adalah haram. Yang tu dia tak nak pula tengok hadis je. Kalau tak bergaduh cari hadis Quran. Apa tu illa in taghayyara as-sawasu. Siap. Jadi asal nak syarah tu sarton lah kau nak sarton tu tak faham, diam, silent lagi bagus. Nak syarahkan dia dengan ketam, lagi tak kena tasbih masalah. Ambil faham dia budak, syarah dia budak, cukup. Tu pun khilafan jam'in, khuruj minal khilaf mustahab. Ya. Saya pun ngaji pertemuan ni, bila pertemuan ni kita ngaji buat taharah ni, dah betul lah prinsip dia semua. Ke atas esok tak ada syarah, kita dah tahu lah prinsip. Sebut-sebut kita ni, lalu kita siapa? Dah jenuh lah cerita dalam awal-awal bab. Dari segi kaedah nak ambil macam mana. Satu ngaji, awal ada, akhir ada, tengah ada, ujung ada, khatam ada. Supaya semua format untuk guru ajar kitab. Pasal selalunya ditunjuk ajar format paling banyak awal kitab. Belakang dia tak tunjuk lah. Dia baca ura habis. Tapi kena lalu. Ada orang dia tak pernah lalu awal kitab, kata dia tunggu tak pernah syarah pun. Tak pernah lalu Dia dah syarah dulu. Kau pergi tanyalah orang yang ngaji dulu. Okey. Khilafan jami'in. Wala bimaitatin kana nasyuha minal ma'i kal alaqi. Dan juga wala ni maksudnya tak jadi najis balik. Ada berapa kali la. Tadi nafi istisna, lepas tu isbat balik. Ni nafi balik. Maksudnya tak jadi najis. La bimaitatin dengan bangkai kana nasyuhu. Yang adalah kejadian dia minal ma' daripada air. Maksudnya binatang ni memang dia ni daripada air. Ada air ada dia. Contoh binatang ni kata dia kal alaq, seperti alaq. Apa alaq? Lintah. Lintah masuk dalam air, dia tak menajis air. Memang lah lintah. Dia memang binatang air. Satu Cacing dia. Cacing Tanah pun. Cacing tanah. Nama pun cacing tanah. Dari segi keadaan memang alaq. Jadi fahamnya lintah dia mati dalam bersatu bekal air sikit. Macam mana? Dia serupa macam cicak dia lah. Nisbah laha damun sa'il. La dama laha li jinsiah yang sa'ilun. Memang lintah bukan ada darah. Lintah bukan ada darah. Dia kalau diisap darah, ada darah. Bukan darah dia. Kalau dia mati, darah ada dalam perut dia, darah tu memang tak keluar. Kalau kita pergi tenyih, masalah lain. Dia pasal najis, pasal maafil jauh dia, apa yang ada dalam perut dia. Dia satu hal itu. Itu hal itu. Dan lintah sendiri, kata dia nasyuhu minal ma', boleh makan ke lintah? Dia hukum binatang air. Dia hukum binatang air, hukum macam ikan lah. Makanya minyak lintah. Dia hukum macam ikan lah. Dengar pelik sikit tak? Dengar pelik sikit lah. Tapi dia hukum bukan ikan, macam ikan pasal dia duduk air. Maknanya macam gamat tu, gamat. Sama. Dia binatang air. Nama pun binatang air. Yang binatang air tu nasyuhu bil ma'. Kejadian dia hidup dia air. Betul, kalau dia igap kaki kita kan dah keluar pada air, kita yang buat keluar. Keluar tu pasal dia dah lekat kaki kita, maka dia terkeluar pada air, bukan dia lompat keluar daripada air. Kalau dia lompat keluar daripada air dengan ikhtiar dia lompat keluar daripada air, macam ikan belacak dia, air ombak apa, dia lompat duduk atas batu, atas kayu. Ikan belacak tak boleh makan pasal memang dia binatang air, tapi dia akan ke darat dengan ikhtiar. Tak boleh makan ikan belacak. Itu pun dulu ada fatwa-fatwa negeri yang tertentu dia kata ikan belacak boleh makan untuk berubat. Tak, dia bukan masalah berubat lain. Masalah berubat bila dah tak ada benda suci,
melainkan ada benda najis saja yang boleh dibuat ubat, maka harus berubat dengan benda mutan najis selama-lama jika tidak ada benda suci yang macam benda najis tersebut untuk dibuat ubat. Maka harus buat ubat. Ubat salah lain. Ubat salah lain, tapi asal hukum ikan melacak boleh makan. Lintah lain. Lintah tak macam ikan melacak. Pasal dia memang tak kedarat sama sekali dengan ikhtiar dia. Tu. Nanti minyak lintah apa tu, nak guna apa tu, pasirkan kau tu. Saya bukan nak syarah minyak lintah tu kan. Lawak sikit lah semua tu kan. Itu lain. Cuma atas faham najis tak najis, dia kaedah macam kita belajar buat makan gulai ikan, gulai ayam kan. Nisbah makan, dia ma'fu tu dalam fil akli. Yang tu pun mulut-mulut tu guru sebut tu. Selalu kita jumpa hari tu dia ma'fuun bil ma', ma'fuun fil salah kan. Ada ma'fu dalam bak air dan bak salah. Jadi masalah lintah ni dia ma'fuun fil ma'. Tapi kalau fil solat macam mana? Nama bangkai tak? Fil ma' tak ada masalah. Dia hukum macam semut lah. Dari sudut dia la damalah hasaidun dan dia nasyuhu fil ma'. Ada pun dalam solat, kalau dia masih hidup tak ada masalah. Pasal dia hidup tak ada masalah pasal dia hidup. Tapi bila dia mati dia jadi bangkai. Ada bangkai lintah dalam poket. Bangkai. Dia maaf dalam bak air, tak maaf dalam bak solat. Satu, kalau kita semayang, ambil ikan ekor, buah ikan tamunong, buah dalam poket. Makan boleh makan, tapi mayang tak boleh bawa. Mayang tak boleh bawa. Ayam memang boleh makan, tapi sembelih macam mana? Cuci elok, usih elok ni. Ikat ayam kat badan kita. Nak cerita hukum ya. Apa bodoh yang ambil ayam ikat kat badan. Nak cerita hukum. Boleh tak bawa ayam semayang? Kalau memang sembelih tak cuci lagi, bawa ayam memang tak boleh pasal penggelumuran darah. Ni kita cuci bersih-bersih dah. Yang katai pergi bawa ayam tu apa? Kenapa masalah ni? Dia ada darah yang duduk dalam ayam, dalam daging ayam tu yang dia memang takkan habis. Cuci pun air darah tetap akan turun. Jadi dia ma'fu dalam mak makan. Tapi tak ma'fu pergi solah. Jadi kalau dia apa, tulang dulu pun kalau daging saja kan daging tak ayam dia daging putih istilahnya. Dia macam daging arnab kan. Dia daging putih tak nampak rupa darah dia, sebenarnya ada darah. Nak tahu tak basuh tak ada borak darah yang kita nampak dengan mata kan. Tapi bila tos tengok air darah dia, air bawah turun, darah. Maksudnya ada darah dalam tu. Tapi istilahnya pasal dia daging putih, tak faham macam tak ada darah lah. Sikit lagi juga yang saya rasa nak sebut tadi, isu apa, sebab ni saya sebut dalam lintah apa. Okey, tentang saya sebut gulai kawah, sekawah, gulai, tikus masuk. Yang najis tu ma'ik dia. Saya sebut daging apa kan. Yang ni kena faham fiqh ni. Pasal daging, jamit, kentang, jamit, hatta sayur-sayur ke apa dalam tu, kentang lah selalu sebut benda Sabah kan, kentang. Jadi apa keadaan dia? Boleh basuh, buat gulai lain, kuah buat lain. Tapi jamit dia tu boleh basuh pasal dia mutan najis. Saya nak timbulkan soalan orang tanya selalu gini lah, tak ke bila rebus ni dah diresap oleh air tikus tu masuk kan? Keedah kita bila dia jamit, walaupun tengok apa, tapi dari sisi hukum, walaupun dia hukum mutan najis, sah dengan kita basuh dia. Macam kita sebut apa, air tai, baju kita jatuh dalam air kencing kan, mesti air kencing meresap dalam kain tak? Betul? Macam mana nak basuh dia? Ke tak boleh apa siapa, dah air kencing meresap dalam kain, bakar je lah baju tu, macam tu ke? Tak lah. Itu kata dia kain ni makanan. Makanan macam ni meresap juga kan. Memang kita basuh-basuh memang boleh hilang sungguh semua kan. Tak. Keadaan dia apa? Basuh zahir, batin ni kita tak tahu. Basuh zahir, pada zon hilanglah hak zahir tu, najis, dia lah suci. Kalau ada orang bertikai macam saya sebut masalah tikus tu, pasal nak sebut hukum fik. Makan ayam tak? Ayam apa makan? Ayam proses kan? Mesti tengok ayam proses aku ni. Ni sembelih. Macam mana nak buang dulu? Saya nak tanya bak rebus je lah. Rebus tak? Yeah. Tak jadilah sampai sup, tapi rebus tak? Air sejuk. Panas. Buh tangan, buh silap, melecur tangan kau. Boleh kan? Mungkin ada dah banyak sangat, dia tak sampai dah tahap melecur. Tapi,
air. Try masa mula-mula dia rebus tu. Rebus tangan tengok, melecor tangan. Try tengok, tak percaya. Jadi, kita rendam ayam tu nak cabut bulu tu, apa istilah dia? Rebus ayam dengan air apa? Bila celup tu pun najis tak? Bahkan kali pertama ayam tak apalah. Yang ayam dah lepas-lepas tu apa hukum? Bukan air bersih dah. Air apa? Air darah, air taik apa semua tu. Pekat, likat. Betul? Betul ke? Betul tengok. Ayam proses. Apa hukumnya? Rebus ayam untuk buang bulu dengan air najis. Bukan muntah najis lah. Najis. Macam tu. Bahasa. Kalau muntah najis pun boleh muntah najis. Makan dah ayam tu. Weh dah rebus dengan najis ni. Jawab. Nak pandai jawab. Cerdik tak? Saya dah jawab dah ni. Apa? Dia tak meresap lah. Tak meresap. Macam mana? Basuh yang Zohir saja. Basuh yang Zohir. Zohir bersih, batin boleh makan. Sebab itulah orang cerita ikan telur masin. Ini pun pekah kalau faham betul, dia akan faham betul. Tak faham betul, dia pergi meleret, tak faham betul habis semua bab. Kalau betul, faham awal, format dia memang betul, faham semua betul. Faham semua betul. Telur masin, kilang Cina. Dia bukan basuh telur itik. Tu, tanah pun, tai itik punya tanah apa semua ni campur ya. Tai babi pun ada. Buah garam. Dia balut. Dia buah abu apa kan. Masin makan. Garam memang masuk kan. Macam mana ni? Boleh makan telur masin yang dibuat oleh Cina yang pengotornya tu. Saya bukan nak suruh makan benda kotor, tapi saya nak kata apa? Boleh makan tak boleh makan? Basuh yang Zohir. Basuh? Zohir? Betul? Apa? Betul boleh makan telur masin tu. Tu masin tu kan garam tu dah campur entik babi apa semua tu. Benda jamin, basuh Zohir, suci. Basuh Zohir, suci. Sama dengan ikan masin. Gendam dengan perut apa-apa semua sekali. Memang masuk garam apa semua kan. Betul? Boleh makan tak? Ada orang kata kalau kecil boleh makan, besar tak boleh makan. Kaedah dia apa? Angkat, basuh, buang perut. Memang dah berendam dengan najis. Dengan perut apa semua dah tak buang, najis lah kan. Tapi macam mana nak cuci dia? Cuci bersih. Macam mana? Batin, basuh Zohir bersih, batin makan. Ni makan. Telur masin, ikan masin, ayam proses. Sama hukum? Sama hukum? Kalau anda kata telur masin tu tak boleh makan, ayam proses tak boleh makan. Ayam proses tak boleh makan. Telur ayam yang dia rendam dengan air kencing. Dia buat kat Cina pun. Saja pergi buat macam tu kan. Tak tahulah apa. Apa khasiat dia apa. Memang orang kafir ni memang macam tu. Dari sisi hukum macam mana? Cuci Zohir boleh makan. Pasal kaedah kita dalam fiqh yang tu dia panggil, yang tu lah panggil istihlak. Istihlak maksudnya garam tu memang dia basuh habis mana garam ni tak jumpa. Jadi dia istihlak lah. Dia dah lebur dalam telur macam tu. Macam kita pokok limau, baja, tek babi. Boleh makan limau tu. Bukan limau babi. Istilah istihlak. Nak faham istilah? Memang kita dengar kadang meluat dengar guru macam tu. Lagi faham istihlak. Apa lagi saya nak sebut ni? Telur. Sebut macam ni. Telur kenduri orang kahwin. Katalah Lani dia tahu hukum sikit dia basuh. Tapi hamba tahu dia basuh macam mana? Dia celup tu. Tak ada dalam besin banyak, dalam periuk banyak. Tu bubuh telur dalam tu. Tai ayam apa semua ada. Lepas tu buat apa? Kunyah basuh letak. Kadang-kadang ada yang tak ada air, bubuh telur, betul? Buang air. Bubuh. Ada yang passion macam ni, bubuh telur, buang air, bagi air mengalir. Agak pilih bagi air mengalir. Sedangkan takungan kecil, jeriah apa kita sebut tu kan. Cara prinsip tak kena. Untuk rebuh. Buat kat bunga telur lah, apa-apa oleh Rasul ke apa ke. Betul macam mana? Hukum rebuh dengan air najis contoh itu kan. Cuma tak nampaklah najis macam rebuh ayam tu. Tapi hukum mutan najis pasal bila telur ni ada telur yang ada najis, ada telur tak ada najis. Jadi bila ada najis walaupun putus sikit, air pula sikit, dia akan menajiskan semua kan. Yang najis apa? Ma'ik tu najis. Jamik tak najis. Jamik tu mutan najis. Jadi telur tu kalau rebus macam mana? Kopek kulit,
Basuh telur tu, makan. Tu air tai ayam dah masuk dalam telur, memang ada lah mungkin masuk, tapi kaedah kita bila jamit, sucikan zahir, suci batin. Komennya tu. Macam orang sebut juga lah, saya sebut ni bukan saya nak suruh hampa pergi makan pada orang Cina, bukan. Tapi nak sebut fik kita macam mana isi hukum. Nak tinggalkan tu supaya tak nak makan benda-benda yang istilahnya jijik lah pada kita nak makan, itu lagi bagus lah. Tapi benda yang tak memang pastinya adalah haram, jangan kata haram. Yang tu lah kan, bukan nak bagi galakan. Saya sebut ni bukan nak bagi galakan, tapi nak sebut apa yang memang boleh, apa yang tak boleh. Tapi kadang-kadang tu lah, telur masin Cina tak mau makan, tapi ayam proses Melayu yang rebus buang bulu ni makan pula. Boleh faham saya sebut kan? Jadi nampak macam satu benda warak dalam satu sudut, tapi rupanya bodoh dalam satu sudut. Kalau tak mau makan tu, maksudnya semua yang dalam kategori tu kau lagi tak usah makan. Bahkan makan ayam proses tu lagi tak boleh makan daripada makan telur masin. Pasal yang ni rebus, masak. Telur masin perap aja. Boleh faham? Ikan masin pun perap. Ayam proses tu rebus. Boleh. Jadi bila rebus sama macam cicak jatuh dalam lauk kenduri tadi. Geli lain hal. Geli lain hal. Tapi nak sebut mana jamit jadi yang najis tu, ma'ik dia, bukan jamit dia. Jamit suci zahir, maka batin suci. Supa tu juga, cuma hari tu kita tak bicara tu dalam bab air. Contoh simen. Kita bila pasir, kucing banyak, anjing pun ada kadang. Dia buat apa? Dia berak kat pasir tu. Bila kita bancuh simen, kita bukan tengok lah kucing tu, tapi masa bancuh dapat terhidur sesuatu kan. Apa dia? Macam putih kucing aja. Mana nak boleh trace lah mana tiap kucing. Ni bancuh sedap ya, serah. Bubuh simen, plaster apa? Tak plaster pun, simen tu lah. Bagi perata apa? Apa hukum simen, bancuhan simen tu apa? Bancuh tu dengan najis campur tu dengan air dengan simen, dia jadi mutan najis. Bila dah beku, macam mana nak cucikan tu? Katok simen tu. Jawab. Kita faham. Macam mana buat? Basuh zahir. Zahir suci, batin. Masalah batin tu. Kalau katalah tai anjing, bancuh simen. Bukan tai anjing, maksudnya tai anjing antara bancuhan simen tu kan. Antara formulasi dia tai anjing kan. Bancuh. Macam mana nak sucikan simen tu? Kaedah tai anjing lah. 7 kali dengan air, 1 dengan dia daripada tanah. Hukum zahir suci, jadi suci lah. Okey ya? Betul yang tai anjing bawah-bawah tu, kita bukan pergi usik pun bawah-bawah tu. Zahir je lah kena cuci. Tak ada lah pergi samak sampai simen bawah tu, katok bancuh simen lain, bancuh simen air pula. Sebut kelakar sikit kan, bodoh kan. Tapi bagi faham hukum tu. Nak kata benda bila ada bercampur dengan batin macam tu, kita kaedah ni bila dia jamit, memada dengan menyucikan hak zahir. Macam basuh kencing. Bila basuh kencing, kita istinja, memang ada lubang tempat masuk najis kan. Hamba cuci kau mana? Ambil lidi korek kan. Mana ada buat itu? Apa buat? Jawab. Ayat dia apa? Basuh? Ya, tempat keluar je lah. Saya lah. Cuma kalau kita buang air besar, dia ada kembang tu. Duduk, teran, basuh tu lah. Udah jolok kan? Tak? Ada yang kata wajib jolok. Tak? Kalau jolok, kaedah kita dalam buat puasa, batal puasa. Dia isol syait bila jauh kan. Itu kalau syait bila jauh. Dalam mana jauh. Tu nak faham fik-fik tu. Fik-fik tu. Hatta kalau belajar kita dalam bab istiadah, orang perempuan yang istiadah, dia nak kena sembahyang, nak kena cuci apa. Untuk nak sumbat. Kalau bulan puasa, boleh tak dia sumbat. Tu. Kalau batal sembahyang. Batal puasa. Jadi macam mana nak sembahyang? Tak payah sumbat lah. Cawat je lah. Tak payah sumbat. Kalau lain bulan puasa, dia kena sumbat. Tapi bulan puasa, siang hari, dia istiadah, dia tak boleh sumbat. Pasal sumbat tu membatalkan puasa dia. Itu wajib ke jolok untuk istinja? Tak. Pasal ada artikel-artikel kan dalam WhatsApp tu, dia orang pas kan. Ni lah cara kaedah bersuci yang betul. Wajib memasukkan jari
dicuci keliling daripada tempat keluar. Disebut wajib. Tidak. Yang wajib tu teran tu ada. Teran tu ya. Nanti sampai ke usus-usus dalam dicuci. Lagi ambil berus masuk je. Lawak bodoh lah kan. Lawak bodoh lagi. Tak, bila ada orang yang cerita pendapatnya tu, dia akan, ada orang akan syadid gila punya dalam nampak tu. Dia timbul masalah lah, jadi penyakit macam-macam lah. Kita dengar lawak, tapi jangan tak tahu ada orang benda tu ke lawak. Pada dia itu amalan dia. Itu amalan dia, dan pada dia berpegang tentang pendapat tu. Kata dia kena korek, kena jolok. Betul. Bagilah. Saya pernah jumpa orang tanya macam tu. Saya cakap tu. Dan pengalaman tu mematangkan kita dengar, ya Allah, ada juga orang macam ni. Nak jawab pun kalau ada orang tanya gitu lah, jawab dia elok-elok lah, sakit kecil hati dia tu. Cakap tu bahasa pun dah kira dah lembut lah. Cakap macam ni. Tak payah korek tu macam ni. Dia nak pakai cakap kita pun satu hal tu. Asal nak cerita, gulai masuk tikus dia tu, yang mutanajis ialah ma'ik dia, jamid mutanajis. Ma'ik dia tak boleh cuci, jamid dia boleh cuci. Ni faham tu? Pakai patin tu kan, pakai patin makan babi. Betul lah. Dari segi kaedah Kena sama zahir lah. Sama zahir kan. Walaupun diumpan, istilah umpan kan, walaupun dijamu dengan babi. Bukan ayat tu nak menggalakkan suruh pergi makan ikan patin yang Cina pergi makan babi tu. Bukan maksud dia macam tu. Tapi nak menunjukkan benda tu boleh makan, tak boleh makan kan. Tu yang soalan mudah dia. Adakah ikan patin bila makan babi, ikan patin jadi babi? Soalan mudah je. Macam tadi lah. Adakah pokok limau bila bubuh baja babi, maka jadi limau babi? Tak, limau ialah limau. Yang tu yang fik tu istilahnya istihlak dengan istihalah tu. Babi tu dah bertukar jadi baja kalau sibah pokok dia kan. Diserap oleh tumbuhan dan jadi mineral. Yang tu sebagian serapan dia jadi buah kan. Jadi istilah istihlak bukan dengan proses kita. Proses milik Allah Ta'ala kan. Bukan kita campur tangan, bukan kita buat dalam amal apa, buat buah limau kan. Ini milik Allah Ta'ala. Jadi babi tu dah istilah istihlak, dia dah hancur, dah lebur, dah jadi benda lain dah. Yang tu lah masuk dalam fiqh istihlak dengan istihalah. Macam ni cuka, arak jadi cuka kan, dia istihalah bertukar tu, bukan kita campur tangan sikit pun. Allah Ta'ala dia yang buat, menyebabkan benda tu boleh bertukar daripada arak jadi cuka. Satu, kalau kita campur tangan itu, dia akan menyebabkan jadi najis. Walaupun jadi cuka daripada arak. Cuka tu hukum tak suci pasal kita campur tangan. Proses tu. Yang tu walaupun berlaku istihalah, tapi bila ada campur tangan, dia tak hukum istihalah, dia adalah najis. Bahkan keluar qaid kita, dalam qaid kata man istajala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani. Siapa yang nak mempercepatkan suatu, khasnya dalam kaedah tu lah, arak nak pergi cepat, nak jadi pemangkin, mencepatkan proses jadi cuka, macam mana? Buh bahan kimia, batu ke apa ke kan? Nak menjadi pemangkin ni, mencepatkan proses jadi cuka, manis tak jalan syai'an qabla awani, sebelum masa dia untuk bertukar, buh sesuatu, uqiba bi hirmani, dibalas dengan hukum haram benda yang dia ubah tu, pasal dia campur tangan untuk istihlak ataupun istihalah. Jadi ikan patin makan babi, ikan patin tak jadi babi. Cuma bila kolam dia tu dah jadi air mutanajis, babi lah. Maksudnya apa, terlalu banyak perut babi, apa babi semua dalam tu, bangkai babi. Jadi hukum dia mutanajis mughalazah. Bersihkan dia dulu dengan kaedah basuhan mughalazah, basuh zahir, batin. Kan? Tapi makan binatang macam tu ada makruh dia. Pasal binatang yang diumpan dengan benda kotor, dia panggil jallalah kan. Jallalah ni binatang yang diberi makan dengan benda kotor. Macam ikan bela bawah kandang ayam, tek ayam semua ikan makan. Taklah ikan bila makan tek ayam dia jadi tek ayam. Yang tu lah, ayat tu lah juga kan. Kalau isu tsunami tu kan ramai orang mati kat laut kan. Ikan besar-besar ni belah-belah macam ni, jumpa tangan orang. Adakah ikan ni bila makan orang dia jadi orang? Hukum makan orang. Tapi memang geli-geli lah kan. Tapi adakah jadi orang? Tidak. Tu ikan piranha yang kat Amazon tu makan orang. Boleh tak kita makan ikan piranha tu? Sedangkan dia dah makan orang?
Walaupun dia makan orang, dia tak jadi orang. Dia ikan. Yang ni dia panggil istihalah dan istihlak. Tapi kalau babi, gelatin babi, kulit babi, lemak babi, proses dalam amal, jadi gelatin, jadi kapsul. Masih babi, masih lemak babi. Itu ke istihalah. Zaman lah ni, ada doktor-doktor PhD tu, dia kata yang ni istihalah dan istihlak. Dia bukan dah babi dah, kata dia. Yang ni dah gelatin, kata dia. Tak. Lagi pun kau campur tangan, kau yang buat proses tu. Kau yang buat proses tu. Dia kias, kata dia, macam binatang ni bila mati dalam tanah, fosil-fosil dia reput, yang tu yang akan menghasilkan petroleum. Jadi petroleum ni adalah sebenarnya air bangkai-bangkai binatang yang telah mati, yang tu yang hasilkan petroleum. Tapi proses tu istihlak yang made Allah Ta'ala, bukan kita campur tangan tukarkan semua tu jadi petroleum. Katalah yang tu kan, dia nak kias satu, mana boleh. Yang tu kau tak masuk campur tangan, yang ni kau yang masuk dalam amal, kau buat macam ni masuk ke lalang ni tukar ni buat macam ni hasil gelatin. Kau kata istihlak dan istihalah, tak betul. Macam virus kita dah sebut dah, bela dalam medium ni tu, ni usus monyet, apa monyet babi lah, apa janin apa, bayi umur kurang pada 6 bulan gini yang digugurkan macam ni untuk membiarkan medium virus tu. Lepas tu bela virus kecil, bukan senang nak kutip macam mana kutip udang bela dalam kolam taik. Virus. Dia kata kita proses bukan belakang rumah. Memanglah proses bukan belakang rumah, tapi kau boleh asingkan ke virus tu, binatang tu, sekor-sekor tu, untuk buat keluarkan dia, cuci dia elok, ambil virus tu saja tanpa dengan medium dia yang mencampur dengan mutan najis tu. Apa boleh buat? Yang tu buat pula dengan proses makmal. Memang melalui proses kawalan ketat. Pasal dia tak mampu kau dulu pasal virus. Tak ada soalan tu, kita pun tahu memang bukan belakang rumah, tapi adakah dengan dia proses tu 99 kali telah dibasuh dan saring dan dilemahkan dia, dicacatkan dia sampai dia tak boleh fungsi, katalah gitu. Jadi kuman baik untuk kita boleh pakai, sah, dia adalah hukum suci. Mana pula yang tu je patutnya bahas masalah virus dulu. Saya memang tunggu peluang untuk bercakap bab tu, tapi dia bagi dah seminit, panas nak tu, nak makan nak tu, baran sikit sebut. Keluar pula isu belangkas. Bubuh dulu. Itu sikitlah. Yang tu dia sebut, itu dia teringatlah cerita lama tu, berdarah kembali lah luka tu. Orang pun dengan video pendek tu je, dia tak tahu apa cerita. Dan dia tak tahu asal usul majlis itu dibuat pasal apa. Memang majlis itu panggil itu untuk saya datang. Untuk saya datang. Majlis itu dipanggil dengan keputusan tarikh tu daripada saya. Dia bukan majlis untuk pondok. Pasal dia memang jumpa saya, rombongan majlis tentang kesihatan datang, pergi kat sekolah. Maksudnya pergi rumah saya, terkejut rumah saya. Dah lama tentang kesihatan tak pernah main rumah. Ni main dengan van, dengan kereta kesihatan. Miu mari direct misi main datang. Assalamualaikum, ustaz ada rumah? Ketua dah rumah memang jenis ketua jumpa misi tu. Ustaz ada kat sekolah. Tak apa kami pergi sekolah. Lega sikit dia main telefon. Niat ke nak mesyuarat apa? Kami ni nak buat ni program virus apa, vaksinisasi lah apalah. Kami nak ustaz datang. Kenapa saya kena datang? Ustaz pun rasa maklum kenapa ustaz perlu datang. Dia ada 2 tarikh kata dia, 14 bulan dengan 28 macam ni. Saya yang tentukan bulan tu 14 tak salah yang keputusan itu. Untuk apa saya boleh buat ni? Ustaz memang boleh soal jawab. Kami akan bagi masa yang panjang. Kena kencing gitu. Yang tu tipu je. Disuruh kita duduk batu tengok tu. Dia duduk cerita ni, tunjuk slide dia gini. Soalan pun tak buka. Sampai Ustaz Man je mula-mula soalan. Yang tanya. Kami semua bukan tak nak cerita vaksin ni. Kami nak tahu status dia halal haram. Tu Betul kalau kau kata halal, kami nak dengar hujah kau. Kau dengarlah pula hujah kami nak kata haram tu. Pasal apa? Yang ni ya. Istihlak dengan istihalah. Dan memang buku-buku yang dia tulis, memang dia kata macam kita tak faham istihlak dengan istihalah tu. Bukan aku tak faham, engkau yang tak faham apa maksud istihalah tu. Engkau boleh dikencing istilah istihalah dengan istihlak tu. Kami faham betul-betul apa dia istihlak dengan istihalah tu. Yang kalau kita sebut tadi misalnya ikan patin yang diumpan dengan babi misalnya, sampai ada doktor pun kata tak boleh pasal tak boleh makan pasal dah diumpan dengan babi. Kami dalam fiqh dengan kaedah kita, ikan patin makan babi, ikan patin tak jadi babi. Itu bukan masalah genetik.
Ni bukan masalah keturunan. Ambil air mani babi jadi ikan patin jadi babi. Dia diumpan dengan babi. Dia hukum jalanlah binatang yang makan kotor. Tu kolam dia muntah najis. Cucilah dia dengan 7 kali air. Salah satu daripada dia ialah air tanah. Selesai. Tu boleh makan. Dari hukum makruh. Pasal dia diumpan dengan benda kotor. Tu hukum Mekah dia. Pasal apa kita hukumnya tu? Itulah istihalah dengan istihlak. Mana satu dengan terperinci, satu halah. Tapi umumnya itulah istihlak dengan istihalah. Dia kulit babi jadi gelatin. Itu istihalah dengan istihlak. Padahal dia campur tangan proses tu. Ini aiskrim babi. Aiskrim babi. Kalau babi belakang tu mau makan. Okey, itu. Ada sampai buat macam ni kata dia. Bila dah proses-proses buat aiskrim, aiskrim ni makanan terlalu lazat untuk kita katakan dia haram. Takkanlah oleh kerana kelazatan dia tu kita ada unsur-unsur babi macam ni kita nak kata haram. Ada yang orang kata macam tu. Oh, macam tu. Pasal sedapnya pasal tak boleh kata haram macam tu. Memang ada orang keluarkan hujah macam tu. Betul, aiskrim makanan yang sangat lazat kata dia. Sebab ada yang kata dekat UK ke apa ke kan. Jadi makanan, semua makanan tu seolah-olah macam tak ada makan lain dah. Yang halal lah. Boleh je. Bahkan negeri orang putih ni lagi senang untuk cari benda halal. Apa dia? Dia ada lambang hijau apa, vegetarian dia kan. Bahkan salah undang-undang dia. Benda yang dia tulis vegetarian, padahal ada unsur haiwan dekat situ. Kalau masuk mahkamah, mampu kena saman. Beli lah tu lah. Makan sayur je. Awak makan sayur, tak makan daging, mati. Syekh Abdul Qadir Jalani berapa puluh tahun makan dalam hutan makan pucuk kayu pucuk kayu makan, hidup sihat, iman gagah perkasa macam tu. Kutubul Awliya. Takkan segedik-gedik sebab nak makan daging tu, kata tak ada makanan nak makan, pergi makan jeliti babi buat apa, makan babi apa. Itulah Syekh Abdul Qadir Jalani tak makan tu kat istiwa hutan tu. Dia tak nak makan tu, melainkan Allah bagi dia makan macam ni. Yang tu bukan kat hutan je. Memang dia tak makan. Tak makan. Dia nazar. Aku takkan makan melainkan ada orang lain yang suap untuk aku. Aku takkan suap makanan masuk dalam mulut aku. Dia nazar. Nazar tu. Nazar. Aku takkan suap makanan dalam mulut aku. Kalau ikut sekali peristiwa sampai dia tak larat dah, semut datang ambil makanan masuk dalam mulut dia. Kisah ni kisah awliya. Orang tak percaya dengan wali punya pasal engkau. Sampai macam tu. Mujahadah dia. Yang kisah tu ada yang Tok Guru dia yang suap kan. Dia dah lembek tak larat apa dah. Tok Guru yang makan. Kata dia, alhamdulillah guru yang suap dalam mulut aku. Tu pun kalau ikut dia tak mau makan. Pasal dia nazar tak mau makan. Tak mau makan. Sampai macam tu. Dia punya mujahadah. Nak kata walaupun dia tak mau makan, kalau Allah nak bagi makan, akan ada orang suap makanan untuk dia. Betul lah. Kalau zaman kita ni sampai esok kita tak mau makan macam mana? Orang tebuk kita buah makanan. Macam tu lah. Kita tak ada lah mujahadah gitu. Gedi-gedi cari makan. Benda tak boleh makan, orang makan. Kita tak ada mujahadah tu, jauh sangat. Satu bila kita dengar cerita macam tu pelik gila Itulah. Asal cerita tikus masuk anggulan. Itu bukan istihalah. Itu bukan istihlak, bukan. Itu muntah najis kan? Benda yang masuk dalam ma'in. Mana faham mana ma'in, mana jamid. Siap. Walau turiha fihi maitatun min zalika najisin wa in kana tarihu ghairu mukallaf. Ni masalah campak. Itu dulu. Kalau apa lintah tu pun gamat ni kan. Tapi minyak gamat tu. Kita sebelum semayang. Belah, nak semayang eloknya benda-benda yang ada unsur binatang ni cuci dulu lah. Itu yang terbaik. Pasal memang mulut-mulut Tok Guru kita sebut benda macam tu nisbah berubat apa harus. Tapi bila nak semayang, dia ada benda yang tak maaf dalam bab semayang. Cucikan dia lebih baik untuk jaga daripada, walaupun ada pendapat kaul-kaul apa memang ada pendapat lah. Tapi keluar daripada khilaf tu kan lebih baik. Dia mustahab. Lepas semayang, siapa-siapa pun nak semayang, cucikan dia. Lagi baik daripada bawakan benda-benda macam tu dalam semayang. Minyak-minyak tu lah, minyak lintah, minyak kambing gurun. Dia dimaafkan baik, tak dimaafkan. Dimaafkan dalam masalah perubatan. Kalau tak ada ubat lain apa kan, kalau kata dia muntah najis sekalipun. Minyak buaya apa gitu. Ada apa?
apa madu gamat apa pun gamat-gamat tu kan. Minum apa tak ada hak, boleh, memang boleh minum untuk ubat tu tuan, tapi gamat tu memang tak ada masalah lah. Tapi kalau dalam bab semayang, bila bekas mulut minum apa semua tu, komo lah. Itu lah kaedah kita macam tu. Kalau nak sapu perlu makan masa yang lama, kaedah dia lepas isyak sapu lah minyak tu, minyak yang ada unsur-unsur haiwan apa tu kan. Betul, tak subuh nanti cuci lah. Cuci tu lebih baik. Lepas subuh sapu lah. Dia kalau minyak ni tu sebab tu kan, minyak kan kadang basuh tu, kadang minyak tu lekat lagi kan. Dobit dia, mana yang susah nak dicuci, biarkan dia. Kita dah lalu kat air, bolehnya gosok 2-3 kali dah memang tak keluar, biar je lah, maaf lah. Apatah lagi yang kalau kita sapu-sapu minyak, kan yang seni kita tu ada minyak yang terserap masuk dalam, biar abai kan. Dia dah masuk kot liang-liang seni tu. Kalau puasa, membak puasa, dia tak membatalkan puasa kan. Sapu lotion minyak ke apa, dia masuk dalam kulit jadi lembab kan. Yang tu tak masuk dalam rongga yang membatalkan puasa. Pasal rongga liang seni tak membatalkan puasa. Yang titik mata rasa pahit ditekak tak membatalkan puasa, pasal masuk dia tu istilahnya masuk dalam lubang liang roma, liang seni. Dia bukan masuk dalam jof. Dia bukan dalam jof. Sapu kat badan ni, minyak ni meresap masuk, kering minyak tu, lotion ke apa ke, masuk dalam kulit pada liang roma, dia tak membatalkan. Jadi masalah tu lah. Jadi mana yang berminyak apa zahir, selagi bukan minyak beku, jurus pada zahir itu, batin yang tak boleh hilang tu, maafun. Tak syarat guna sabun kan? Tak syarat guna sabun kan? Tak syarat. Sama dengan helah tadi tak? Basuh pun Apa? takkan kena basuh batin ke kalau minyak? Minyak wangi apa? Tak, minyak najis takkan kena basuh batin. Betul lah. Sama helah ayam. Takkan nak pergi hiris kulit pula. Kasturi. Yang kasturi tu kata daripada Darah kijang tu. Dia tak apa lah. Dia mustasnayat. Bab darah ni kalau tengok dalam kitab Bughayatul Mutasyiddin, panjang disebut apa senarai benda-benda ma'fu. Pasal tak silap dia ada satu bab khas. Apa? Al-ma'fuat. Babul ma'fuat. Apa dia najis-najis yang dimaaf. Khasnya disebut bab darah, tak silap ada 14 perkara bab darah yang dimaaf. Antara darah ni maaf tu, darah dalam daging yang tuan, antaranya darah kasturi. Bahkan dia tak hukum darah langsung, bahkan dia adalah tahir. Dia hukum tahir. Macam hati. Tak. Hati termasuk dalam darah yang makfu tu lah. Pasal dia pun bukan darah lah. Pasal dia jadi organ. Dia bukan darah. Dia bukan darah macam darah beku, darah cair jadi beku. Dia bukan macam tu. Dia darah yang telah dimusnahkan membentuk organ hati. Hati ialah organ. Bukan hati ni ialah darah cair beku. Kan? Dia darah yang dimusnahkan, yang memang dah tempat darah dimusnahkan, dan dia dah jadi organ. Dia dah jadi organ lah. Jadi antaranya kasturi tu kan dia keluar di pusat kijang. Kijang yang jenis kijang miski tu, botalun miski tu, dia akan keluar macam pertumbuhan dekat pusat dia. Darah kijang tu yang akan terisi dalam kantung tu, nanti sampai satu masa dia akan luruh, macam budak-budak luruh pusat tu lah, jatuh. Tu dalam tu istilah kasturi tu. Jadi yang tu macam mana? Yang tu mustasnayat. Maksudnya dia darah tapi termasuk dalam yang kecuali, yang dia bukan najis sama sekali. Yang tu memang bukan najis sama sekali. Pasal darah ada yang maaf tapi masih bak najis. Dia masih najis. Tapi darah kasturi dia memang daripada darah tapi dia bukan najis sama sekali. Kasturi dia punya spesial lah tu. Tu boleh pakai minyak memang dia buat pada kasturi tu. Pasal dia memang daripada darah tapi yang tak ada hukum najis sama sekali. Kalau macam darah kita sebut kena baju, dia masih darah makfu tapi masuk dalam air, mutan najis dalam bak air. Yang tu. Tapi darah kasturi tidak. Darah kasturi pun bukan sebelah kijang tu ambil darah dia. Bukan darah tu. Dia darah yang dalam kandit tu, yang keluar ke pusat tu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal ardha min syamsika wa nawwada min rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.